orang yang menyerah diri kepada Allah, yang menyerah diri dengan Islam, menyerah diri, ya, dia akan bertangga-tangga, bertahap-tahap. Jadi bila mereka ini sebenarnya tidak bertahap-tahap mendengar pelajaran daripada Nabi, dia ingat dia nak terus dapat daripada langit, kan? Dia ingat bahawa dia tak payah berguru, tidak ada jalan pintas. Tak ada jalan pintas, bertahap-tahap. Islam ni bertahap-tahap, Quran pun turun bertahap-tahap. Quran daripada langit atas ke bawah sekaligus. Tapi pada Nabi 23 tahun, mesej kepada guru-guru bertahap-tahap membawa pendidikan pada anak murid, ya, bagi yang rendah-rendah dulu, kemudian tahap yang seterusnya. Pasal kalau kita terus bagi yang tinggi, mungkin kalau tangga Ustaz, ya, kalau tangga yang anak tangga pertama dengan anak tangga yang ke-30, satu terus lompat ke 30, jatuh. Dan ini pelajaran untuk cikgu-cikgu. Apa pelajaran untuk kita sebagai pelajar? Teruslah bertahap-tahap mendekati kepada Al-Quran. Pada zaman itu mereka pasal tak sabar, ya, mereka tak sabar pada Nabi sebagai guru, akhirnya mereka jatuh dan khawatir jatuh mereka itu sampai ke neraka Allah, naudzubillah min zalik. Itu sebabnya kita baru mendalami 8 9 am, kita nak sambung am seterusnya, ya. Kita berehat sebentar. Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Bertemu kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Pada hari ini kita mendalami surah Tur. Sebentar tadi kita baru membaca ayat 29 hingga 38. Harapnya tuan-tuan boleh dah mengikut kepada persoalan yang Allah bawakan, mencabar, bertubi-tubi Allah bawakan soalan padu yang kalau ditanyakan pada mereka, orang-orang yang tidak beriman, memang tak boleh jawab. Dan bila tanya kepada saya sebagai orang yang ingin beriman pada Allah SWT, soalan itu sebenarnya, ya, seperti menampak-nampak agar janganlah saya jadi orang yang melampau batas pada ayat 32, jadilah orang yang sentiasa beriman pada Al-Quran pada ayat 33, seterusnya sampai ayat 38, dan kita akan teruskan sehingga ayat 43 sebentar nanti. Tapi sebelum itu Ustaz, ya, nak tanya sikit pada ayat 37 tu ada sin kelam-kelam. Sin kelam, ya. Apa maksud sin yang kecil ada dekat bawah sod tersebut? Okey. Kalau soalan tu ayat ke-37 sah. Ya, betul. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Kalau kita perasan di bawah huruf sad tu ada satu huruf dibagi huruf sin. Dan ada, saya ada dalam 4 kalimah yang begitu. Ada yang sad, kemudian atas tu ada sin. Di sini sin tu diletak di bawah. Ada tempat sin diletak di atas. Dalam surah Al-Baqarah ayat 245 sin di atas. Berkata wallahu yaqbidu wa yabsutu. Sin tu di atas. Okey. Al-musaytirun asal fi'ilnya saytara. Bahasa mudah, untuk kaedah mudah, ulama mengajar kepada kita kaedah yang sahlah, yang mudah. Begini, kalau kita jumpa dalam Quran perkataan al-musaytirun, perkataan bastah, perkataan yabsutu, jikalau sin itu berada di atas huruf sad, okey, kalau sin tu berada di atas huruf sad, maka kita baca dengan sin lah. Seperti bastah, yabsutu, baca dengan sin. Adapun pada ayat hari ini surah At-Tur ayat 37 ni, sin itu berada di bawah. Maka kita baca dengan sad. Al-musaytirun juga boleh dibaca dengan sin juga. Itu kaedah amah untuk kita apa nama membaca. hukum ni? Ada nama hukumnya ke ataupun memang hukum, ini cara bacaan? Itu cara bacaan. Cara bacaan menyebut apa namanya, sama ada sad ataupun sin tadi. Sad ataupun sin. Okey, baik. Alhamdulillah, itu pelajaran Ustaz, ya. Dan kita nak teruskan dengan ayat 39 hingga 43. Ya, 39 hingga 43. Sambung lagi am seterusnya, ya. Soalan ini sebenarnya kita tak bincang semua, tetapi kalau cikgu-cikgu perhatikan betul-betul, soalan ini memang padu, ya, mengena kepada orang-orang pada waktu itu, mengena juga kepada zaman ini, di mana panduan untuk kita bertanya soalan yang padu kepada pelajar ini bukan sekadar menguji intelek, tetapi menguji kepada emosi dan spiritual agar mereka menjadi orang cemerlang baik sampai ke syurga. Jom Ustaz. Okey, jom sama-sama kita membaca ayat yang ke-39 hingga 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Am lahul banatu wa lakumul banun. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 39 hingga 43 sebentar tadi menyambung kepada persoalan yang Allah tanyakan kepada orang-orang yang tidak mahu beriman. Ya, pertanyaan kepada orang-orang yang mungkin Islam tetapi keimanannya itu ya yang kita perlu lihat dalam diri kita, adakah ia cukup padu ataupun kita perlu tanya lagi soalan padu ini agar keimanan kita makin kuat kepada Allah untuk menjadi orang bertakwa yang ditawarkan dengan syurga yang telah kita belajar pada siri pertama surah At-Tur. Maka dalam ayat yang ke 39 ya sebentar tadi am lahul banatu walakumul banun, ya sekali lagi Allah menggunakan, kalau katakan yang ayat sebelumnya mereka ustaznya, tetapi ayat 39 ini Allah menggunakan kamu, ya. Adakah kamu memberikan pada Tuhan, kaitkan dengan Tuhan ini anak perempuan, tapi untuk kamu adalah anak lelaki. Pasal tradisi jahiliah pada waktu Mekah itu ialah anak perempuan ini second class, dipandang hina, sampai dibunuh, diletakkan dalam lubang. Anak lelaki dibina, dibiarkan ataupun dididik dengan elok. Jadi sebenarnya ada diskriminasi. Bila diskriminasi itu terlampau dan melampau, dia bawa sampai kepada Tuhan. Maksudnya nak cerita pada guru-guru yang ada, yang mendengar pada hari ini dalam rumah, ya, di luar rumah, kita jangan diskriminasi lelaki perempuan, pandai tak pandai sebagainya. Pasal apa? Diskriminasi ini adalah sifat yang ditunjukkan oleh orang yang tidak beriman. Ini perkara yang penting, malah ini membawa kepada syirik kepada Allah. Allah amat marah penggunaan perkataan walakumul banun. Allah cakap direct. Ya, dia kalau cikgu cakap sebenarnya ada dalam sekolah kita ni orang yang tak berapa bagus, ya, yang tak berapa ikut peraturan, tetapi kalau cikgu marah sangat, dia tak cakap mereka, dia akan cakap kamulah orang tu. Lebih kurang gitu yang perlu kita beri perhatian dalam ayat ke-39. Dan diteruskan lagi Allah bertanya dan bertanya pada ayat 42. Allah bercakap tentang apa? Am yuriduna kaida. Mereka berniat untuk membuat tipu daya. Baru berniat, yuridun, bukannya yakid. Ya, kalau yakid itu maksudnya dia membuat perancangan untuk merosakkan, tipu daya. Tapi baru merancang sahaja, orang kafir itu sebenarnya yang tertipu. Baru rancang sahaja, itu sebenarnya adalah tertipu. Pasal apa? Pasal sebenarnya yang membantu, yang berkuasa adalah Allah. Dalam kaedah zaman 2020 ini, kalau ada orang kata saya berniatlah untuk menjatuhkan seseorang, ya. Kalau dia merancang menjatuhkan kebaikan, ustaz, ya, sebenarnya dalam surah apa? Dalam surah Fatir ayat 43, kalau kita cross reference, kita akan nampak sebenarnya yang dapat masalah, yang kena tipu daya itu ahli, orang yang merancang itu sendiri. Janganlah, ya, cikgu-cikgu yang ada teruslah mendidik kepada anak murid, dah pandai, jangan rancang dengan kepandaian itu menjatuhkan orang lain pasal pangkat, ya, pasal nak apa jawatan. Tak payahlah, cukuplah tu, kan. Zaman sekarang ini kita kena selesaikan banyak masalah rakyat, kepada masalah keluarga. Jangan bercakaran kepada sesama sendiri pasal apa? Pasal nak mengadakan istilahnya kaida. Rupa-rupanya Allah nyatakan falladzina kafaru humul makidun, ya, mereka itu yang terkena tipu daya tersebut. Dan ayat 43 sebentar tadi Allah menyatakan am lahum ilahun ghairullah.
apakah ada lain bagi mereka selain daripada Allah? Itu yang kita tahu, memang jawapan kita adalah Allah, tuan ya Ustaz. Tapi sebenarnya nak cerita, ada tak tempat lain nak cari rezeki selain daripada bergantung pada Allah? Boleh ke anak kita itu dicipta selain daripada Allah? Adakah sumber dunia ini, langit bumi ini boleh dicipta selain daripada Allah? Allah tanya soalan-soalan itu agar mereka boleh fikir sendiri, ya. Akhirnya untuk membunuh ataupun mengekang kepada kemusyrikan yang boleh wujud. Kadang-kadang dia wujud bukan sekadar dalam orang bukan Islam, Ustaz ya. Dalam orang Islam pun kadang-kadang betul ke kalau kita buang arak di Malaysia ini, ya, kita tutup sumber-sumber yang tidak halal, macam mana ekonomi kita? Macam mana rezeki bagi negara ini? Perkara-perkara itu sebenarnya mencabar kepada akidah yang kita perlu tanya juga pada diri kita, dan cikgu-cikgu yang berada bersama pada hari ini memainkan peranan penting kerana kita perlu memastikan anak murid kita berjaya. Dan macam mana nak pastikan mereka ini berjaya? Ada lagi soalan? Ya. Jom Ustaz kita baca pada ayat yang ke-44 hingga 47. Baik, kita kembali membaca ayat yang ke-44 hingga 47. Di akhir-akhir surah At-Tur ini, ya, insya-Allah mudah-mudahan memberi jawapan lagi kepada kita berkenaan dengan persoalan-persoalan yang Allah Subhanahu Wa Taala lontarkan kepada kita, ya, untuk mengambil perhatian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ صدق الله العظيم. Allah menyambung pada ayat 44 hingga ayat 47 sebentar tadi, bagaimana degilnya anak murid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Wa in yarau, kalau, bukan betul-betul maksudnya, wa in yarau kisfan, ya, jika mereka melihat sebahagian daripada langit gugur, ya, maksudnya azab nak sampai dah ni, mereka akan cakap apa? Oh, itu awan kelompok, itu nak hujan tu. Okey, dia rasa masih lagi okey. Dia rasakan bahawa azab dah dekat dah ni. Dia macam orang dapat azab, katakanlah orang kata kita kena jaga-jaga untuk pakai mask, ataupun ada masalah dekat Perlis contohnya. Tak apa, kita dekat Selangor contohlah Ustaz ya. Ada orang jadi begitu. Dah sampai dah dekat Shah Alam, oh tak apa, saya dekat Kelana Jaya. Oh contohnya kan. Dia rasakan bahawa bila Allah beri peringatan tak kena kepada dirinya. Ini memang degil betul ni. Ya. Dan macam mana nak menguruskan, disambung lagi selepas itu tentang bagaimana kedegilan orang-orang pada zaman Nabi ini, ya. Bagaimana Nabi sebagai seorang muallim, sebagai seorang pendakwah yang memberi tazkirah ini nak menghadapinya. Panduan untuk cikgu-cikgu, bagaimana kalau katakan anak murid kita tak sedegil ini? Bagaimanakah panduan yang Allah berikan? Allah jawab pada ayat 48 dan 49 di akhirnya. Mari Ustaz kita baca. Baik, kita ke bahagian yang terakhir, hanya 2 ayat saja, ayat 48 hingga 49 surah At-Tur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم
ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Dua ayat itu memberi konklusi, kesimpulan kepada ayah-ayah, ibu, barisan pemimpin, pendidik ya, sempena Hari Guru yang masih ada lagi Ustaz ya. Kita mendapat pelajaran dua perkara penting di hujung itu. Wasbir, bersabarlah wahai Nabi Muhammad. Sebagai seorang cikgu, sebagai seorang pendakwah, bersabarlah guru-guru yang berada di depan kaca TV sekarang ini, bahawa apa? Dapat anak murid paling degil pun, seperti mana yang banyak kali tadi 15 kali itu pun tak jalan juga. Nabi kena bersabar. Fa innaka bi'ayunina. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad, cikgu-cikgu yang ada juga sebagai pendidik, bi'ayunina. Kamu diperhatikan di sisi Allah SWT. Allah nampak cikgu committed, Allah nampak Nabi committed, Allah takkan biarkan. Bukti Allah tidak biarkan mesej Nabi itu sampai 1400 tahun dan sampai pada kita Ustaz ya. Baca Quran bersungguh-sungguh sampai sekarang. Kita tak dapat bayangkanlah kalau kita tak ada Quran. Rasanya Ustaz ya, tak ada hidayah, rasanya ada orang sekarang satu tak puasa, dan kemudian kalau dia lunch pun, makan tengah hari pun, mungkin seperti mana kita bincang sebelum ni, mungkin makannya kepala monyet kan, kepala ular ya. Kerana apa? Kerana hidayah tidak sampai. Tetapi kerana Nabi bersabar dengan Taif, dengan Mekah, dengan Madinah, maka kesannya sampai kita sekarang. Cikgu-cikgu yang bersabar, teruskan perjuangan. Macam mana nak kuat? Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Bila katakan dah habis majlis belajar, kadang-kadang penat, kadang-kadang perit hati bila anak murid bising, buat perangai apa sebagainya. Wasabbih bihamdi rabbik, ya, iaitu apa? Bertasbih dan banyakkan puji kepada Allah. Biasanya orang cakap tasbih kafarah. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hina taqum. Setiap kali kita dah bangun, itu ketika bersama manusia, tapi paling penting pada ayat 49, wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum. Cikgu-cikgu seperti saya, ayah, ibu, bangun malam, ambil sikit waktu malam itu untuk banyak bertasbih, mengatakan pada Allah, ya Allah, Engkau yang Maha Suci, Engkau tidak ada masalah, yang banyak masalahnya aku, ya Allah. Tolong ya Allah, tolong untuk aku terus menyampaikan tazkirah, mengajar, mendidik anak murid ini sampai ke syurga. Itulah penghujung surah ini Ustaz ya, yang membawa kita kepada 3 konklusi kita, 3 resolusi kita pada hari ini. Mari sama-sama kita lihat bersama. Yang pertama, berteraskan ayat 32 hingga 33, kita berhujahlah dengan ilmu, bukan teka-teka ya, ataupun menggunakan kebijakan, tapi teka sahaja ataupun melampau batas. Berteraskan ayat 32 dan 33 ya. Ilmu itu pastinya datang daripada Quran. Yang kedua, pastikan kefahaman kita benar-benar mengenai kehidupan di dunia dan akhirat ini berteraskan kepada panduan daripada Allah, bukannya untuk merancang kaedah ya, tipu daya sesama manusia. Itu perkara yang kita kena beri perhatian. Dan yang ketiganya ialah sabar dan zikir. Wasbir wasabbih bihamdi rabbik, ya, pada waktu taqum, ketika kita bangun berjumpa anak murid kita dalam masyarakat, dan juga bersama Allah. Insya-Allah Allah akan jaga kita, akan jaga cikgu-cikgu, ibu ayah terus ke mana? Masuk syurga sekeluarga. Jadi sama-samalah kita doakan agar Allah memberi kurnia kepada kita Ustaznya, kuat menjadi cikgu, menjadi pendidik dalam rumah, di luar rumah, bagi barisan pemimpin, di organisasi. Kita mengamalkan 3 resolusi tadi sebagai kesungguhan kita mengambil pedoman daripada perjuangan Nabi Muhammad sebagai seorang pendidik yang memberi kesan sampai ke syurga nanti. Silakan Ustaz untuk kita sama-sama kita berdoa bertepatan dengan ayat terakhir kita baca wasbir li hukmi rabbik, dan bertepatan juga sempena Ramadan yang juga dikenali sebagai Syahrus Sabr, iaitu bulan sabar. Mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kepada kita kesabaran dalam mendidik anak-anak bangsa kita dan memberikan seluruh kebaikan masuk syurga bersama keluarga masing-masing, insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ini, ya Allah. Janganlah kau biarkan kami berlumuran dengan dosa kecuali kau ampunkan kami, ya Allah. Ya Allah, janganlah kau biarkan kami dalam kesakitan kecuali kau turunkan kepada kami penawar untuk menyembuhkannya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, manfaatkanlah kami dengan Al-Quran yang kami baca dan tadabbur ini, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai syafaat kami dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Allah, muliakanlah kedudukan kami dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, hidayahkanlah kami dengan hidayah Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami untuk beribadat pada malam Lailatul Qadar, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk beribadat pada malam tersebut, ya Allah. Ya Allah, terimalah akan doa kami, ya Allah. Terimalah akan amalan-amalan kami ini, ya Allah. Ya Allah, keakhirlah Ramadan ini untuk kami, dengan kami dapat pembebasan daripada api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami dalam syurga-Mu, dalam keluarga kami masing-masing, ya Allah. Ya Allah, sebagaimana kami seronok gembira bersama dengan keluarga kami di atas dunia, ya Allah, kau lanjutkanlah pertemuan perhimpunan kami keluarga di hari akhirat nanti dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami selaku ayah-ayah ketua keluarga, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami kesabaran yang tinggi, ya Allah, sebagaimana kesabaran Rasul-Rasul di kalangan ulul azmi, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk mendidik anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami pasangan isteri yang salihah, ya Allah. Ya Allah, kurnialah kepada kami pasangan isteri yang membantu kami untuk bertakwa kepada Allah. Ya Allah, kurnialah kepada kami pasangan isteri yang membantu kami untuk berbakti kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami anak-anak yang saleh dan salihah, ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami dalam syurga-Mu, dalam keluarga kami masing-masing, ya Allah. Ya Allah, perkenankanlah doa kami ini, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ini, ya Allah. Terimakanlah akan amalan kami ini, ya Allah. Ya Allah, perkenankanlah doa kami ini, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengurniakan, mengkabulkan doa yang kita bacakan sebentar tadi Ustaz, ya, yang diaminkan oleh tuan-tuan sekalian, dan kita harapkan dengan kita bersama Al-Quran ini hati kita jadi lembut, hati kita ini sentiasa dipimpin dengan keimanan, tidak sekeras hati orang-orang yang memisahkan, ya, yang menolak Nabi pada zaman dahulu. Dan inilah Al-Quran. Inilah kempen Quran, Quran Time, yang harapnya pada setiap hari kita dapat berinteraksi dan kita ingin menyebarkan kesedaran ini, kemanisan ini bersama dengan lebih ramai lagi, ya, dan kita meneruskan kempen untuk wakaf Al-Quran untuk ummah, ya. Kali ini di hujung Ramadan ini kita ingin memastikan kalau boleh kempen ini diteruskan bersama tuan-tuan. Sokongan tuan-tuan amat penting, memberi manfaat kepada pusat tahfiz ataupun ke surau-surau, ke masjid, ke universiti, pelbagai lokasi yang memerlukan set Al-Quran yang ada maksud di tepinya ini, Ustaz, ya. Jadi mereka boleh tengok, faham, dan mungkin mereka dah baca tak faham juga, mereka boleh ikuti balik semula Quran Time, ya, dari masa ke semasa, yang kita doakan kempen ini akan berterusan sehingga kita boleh menjadikan Quran ini sebagai manual bangsa ini mengislahkan masyarakat seluruh dunia, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh tuan-tuan sampai ke hujung. Siaran ulangan bagi sesi kita pada hari ini, hari Ahad, ialah jam 11 malam, bukan 10, ya, hari Ahad pada jam 11, dan insya-Allah kita akan menuju surah baru, surah yang bercerita tentang ilmu, tentang rombongan, Ustaz, ya, tentang rombongan, iaitu ini bukan rombongan Cik Kiah, ya. Ya. Dan insya-Allah harapnya dengan kita mendalami lagi Al-Quran, hari ini pun kita dapat kuatkan lagi ibadah kita, ya, kepada tuan-tuan. Lepas pukul 11 malam ni kalau ulangan, boleh sambung lagi kalau tidur sekejap, menghidupkan 10 malam terakhir dengan Quran dalam solat kita. Moga-moga Allah mengurniakan Lailatul Qadar. Bertemu lagi kita pada hari esok insya-Allah dalam sesi kita mendepani bersama Al-Quran dalam Malaysia Quran Time, Musaadah COVID-19.